Baik ya, surah Al-Baqarah ayat 240. Mula ya, 240. Dah sedia semua? Boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina, dan orang-orang yang yutawaffawna, mereka diwafatkan, minkum, ya, daripada kamu atau di antara kamu, wayazaruna, dan mereka meninggalkan, azwajan, akan istri-istri, wasiatan, berwasiat, liazwajihim, ya, kepada istri-istri mereka, mataan, bekalan, ilal haul, sehingga setahun, ghaira ihraj, tiada keluar, fa'in, maka jika kharajna, telah keluar mereka, fala junaha, maka tiada kesalahan, alaikum, atas kamu, fima, pada apa yang fa'alna, telah mereka perbuat, fi, pada anfusihinna, diri-diri mereka, mim ma'ruf, daripada cara yang baik, ma'ruf, cara yang baik. Wallah, dan Allah, azizun, amat gagah, hakim, lagi amat bijaksana. Ayat 241, walil mutallaqati, dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak, mataun, bekalan, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, hakon, satu kewajiban, alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Ayat 242, kazalika, seperti itulah. Kaf tu mana seperti, zalika tu itu. Jadi seperti itulah, ya. Yubayyinu, ia terangkan, Allahu, oleh Allah, lakum, bagi kamu, ayatihi, akan ayat-ayatnya, la'allakum, mudah-mudahan kamu, ta'qilun, kamu mengerti.
Baik ya, buat saya makan balik ayat 240. Wallazina tadi, ulang balik terjemahan dia. Dan orang-orang yang atas kami pada ya. Ya, saya mak semula. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffawna minkum, mereka diwafatkan di antara kamu, wa yazaruna azwajan, dan mereka meninggalkan akan istri-istri. Wasiatan li azwajihim, berwasiat bagi istri kepada istri-istri mereka, mataan, bekalan ilal haul, sehingga setahun ghairu ikhraj, tanpa keluar atau tidak keluar. Jadi ini dikatakan sebagai ya, iddah ya. Sedangkan ayat yang kita baca sebelum ini ya, pada surah Baqarah juga ayat 134 menerangkan ya, wallazina yatawaffawna minkum wazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhuri wa ashra. Dan orang-orang yang mereka diwafatkan di antara kamu dan mereka meninggalkan akan istri-istri mereka ya, menunggu terhadap diri-diri mereka 4 bulan 10 hari. Iaitu iddah kematian siapa? Suami. Ya, iddah kematian suami itu 4 bulan 10 hari. Yang di sini pula setahun tanpa keluar. Ya, jadi apa perbezaan di antara ayat 234 dengan ya, ayat 240? Jadi ini nak menunjukkan bahawa boleh berwasiat kalau seandainya ya, ada bekalan, kalau ya, dia tak nak keluar selama 1 tahun, bekalan cukup, nak duduk kat rumah ya. Tak ada mengapa, tak ada salahnya. Tetapi ya, yang ya, iddah yang tetapnya untuk berkabung tadi selama 4 bulan 10 hari, sebagaimana yang ditetapkan pada ayat sebelum ini ya. Dan di antara mereka mengatakan bahawa ayat ini mansukh kerana ayat yang sebelumnya ya. Ayat yang mengatakan 4 bulan 10 hari itu ya, memansuhkan ayat ini. Tapi ya, di antara mereka yang tidak berpegang kepada ayat yang mansuh ini ya, maknanya boleh dia, mana kalau tak nak keluar selama setahun, tak ada salahnya kalau bekalan itu cukup ya. Kalau 4 bulan 10 hari lepas tu dia keluar ya, itu pun maknanya dia tidak berdosa. Sebenarnya itulah ya, iddah yang tercatat dalam Quran ya. Jadi ini hanya sebagai wasiat. 240 ya. Ayat 234 tadi, itu 4 bulan berapa hari? 10 hari ya. 4 bulan 10 hari ya. Ayat ini hanya boleh berpesan, mana seorang suami itu boleh berpesan, Aimah, kalau aku mati, kalau kau tak keluar setahun ke 2 tahun pun tak apa ya, cukup bekalan ni ya. Ibarat macam itulah ya. Tapi itu bukan jadi wajib ya. Yang wajibnya ialah 4 bulan 10 hari ya. Fa in kharajna, maka jika telah keluar mereka,
fala junaha alaikum, maka tiada kesalahan atas kamu fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf, ya. Maka tiada kesalahan atas kamu pada apa yang telah memperbuat mereka pada diri-diri mereka daripada cara yang baik. Tiada kesalahan atas kamu jika mereka keluar. Kamu ni balik kepada siapa? Ingat tak balik kepada siapa? Isteri yang keluar. Ya, tiada kesalahan atas kamu. Maka jika telah keluar mereka ni isteri-isteri, maka tiada kesalahan atas kamu. Suami dah mati. Kum kan muzakkar. Kerabatlah waris. Ya, maksudnya waris. Mana waris tu tidak boleh mencegahnya kalau dia nak keluar. Ya. Dipandang dia keluar untuk cara yang baik, ya. Maknanya pihak waris, ya, tidak payah menyalahkan, ya. Jangan menyalahkan dia keluar, ya. Kalau dipandang ia ma'ruf, ya. Ma'ruf ni mana dia melakukan yang baik, nak ziarah rumah saudara, nak jumpa kawan, nak jumpa, ya, nak, ya, apa-apa hal lah dalam urusan rumah, ya. Jadi, ya, dia boleh keluar. Jadi pihak waris tidak boleh menyekatnya, tidak boleh menyalahkannya. Ini hukum, ya. Wallahu azizun hakim, dan Allah amat gagah lagi amat bijaksana. Ya, tapi perlu diwar-warkan juga tentang iddah kematian suami, ya. Sebab ni beramai orang tak tahu. Bila dah kematian suami, ya, dia pun tak ada berkabung, ya. Dia buat macam biasa, tak berkabung, ya. Kemudian lagi ligat daripada dulu, ya. Dulu semasa ada suami tak ligat, ya. Baru kematian suami seminggu dia dah ligat, ya. Jadi, ya, di sini perlu diwar-warkan namanya hukum ini, ya. Banyak tak tahu. Kalau dia tak keluar, kahwin lain, ikut setuju lah. Dia tak keluar, Kahwin lain, setuju lah. tak lepas iddah, lepas kabung ni, kalau nak kahwin, ya. Jadi sebab itu yang kita ceritakan ni hukum berkabung tadi. Maksudnya setelah kematian suami selama 4 bulan 10 hari, ya, dia tidak boleh berkahwin, ya. Kalau dia berkahwin, duduk situ tak ada masalah, ya. Jadi ini diceritakan tentang berkabung. Mana tidak berkabung ni tak boleh apa? Tak boleh bersolek-solek, ni tak boleh pakai celak, tak boleh berdandan-dandan sangat, ya. Dan tak boleh memakai baju-baju yang mengilat, ya. Itu waktu dalam berkabung, ya. Itu kena war-warkan lah, ya. Banyak tak tahu. Baik, walil mutallaqati, dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak, yang dicerai, mata'um bil ma'ruf, bekalan dengan cara yang baik, haqqan, satu kewajipan alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Mana orang lelaki atau bekas suami yang menceraikan isteri tadi, ya, dia hendaklah memberikan satu hadiah terakhir buat si isteri yang diceraikan, ya. Contohnya, ya, dibagi satu hadiah buatnya, apa yang mampulah, ya. Yang dipandang, ya, mampu mengikut kadar si suami tadi, ya. Si suami itu, ya, dia mampu untuk memberikan segelang emas, ya, contohnya gelang emas, ya. Maka berikanlah gelang itu, ya, sebagai hadiah, ya. Contohnya misalnya kita katakan, wahai mah, ini hadiah daripada saya, ya, gelang emas ini. Kita tidak ditakdirkan, ya, hidup sebagai suami isteri, tapi kita ditakdirkan sebagai saudara dalam Islam. Ambillah hadiah ni, ya. Kalau dia kata tak payahlah, ya, tak payahlah, ya, tak payahlah, ya, tak payahlah, ya. Hakon, kewajipan, satu kewajipan, walaupun hanya selai tudung sekalipun, ya. Selai tudung, ya. Jadi terkadang itu berpisah tu dah, maknanya perpisahan tadi dah jadi satu apa maknanya, tak boleh tidak,
ya dia kena berpisah juga. Ya. Itulah takdir yang tak boleh nak dielakkan lagi, terpaksa berpisah. Maka perpisahan tadi hendaklah disudahi dengan itu tadi, mata, bekalan, ya, diberikan bekalan cara yang baik, ya, itu adalah satu kewajiban, hakon alal muttaqin. Kalau dia tak buat tu, kewajipan tak buat sebab dia tak ada kalau dia tak ada kemampuan, tak apa. Kalau ada kemampuan, maknanya dia kena bagilah. bila kemudian dia dah kerja balik macam suami, dia kena bagi. Dah lama-lama? Itu qada namanya. Itu qadaan, itu bolehlah qadaan, ya. Itu pun kalau jumpa ya, ada qadaan dia, ya. Kecuali lah si pihak, ya, bekas isteri tadi menolak, ya. Ya, itu kalau maknanya kalau disudahi dengan kebaikan, ya. Kadang disudahi dengan permusuhan kebanyakannya, ya. Bila permusuhan tu apa pemberian pun tak akan diterima, ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Seperti itulah ia terangkan oleh Allah bagi kamu akan ayat-ayatnya, mudah-mudahan kamu mengerti. Jadi nak menunjukkan ayat 242 ni sebagai penutup bagi bab munakahat dalam surah Baqarah ni. Dia penutup dia daripada sampai ayat 242 ni, mengenai tentang munakahat, cerita tentang hal perkahwinan, ya, sampai 242. Jadi kita sedar ataupun tidak, dalam ayat ni, pada ayat 238, ya, 238, 239, ayat ini menerangkan tentang solat. Sedangkan sebelum ayat ni mengenai tentang bab perpisahan bercerai, ya, yang di tengah-tengahnya solat, kemudian lastnya lagi, ya, ditutup dengan, ya, penceraian juga, ya, perpisahan juga, ya, kematian suami itu dah perpisahan kan, ya, kematian suami dah perpisahan. Jadi tengah-tengah ayat ini ada pula solat. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Di situ. Ini nak menunjukkan ada dia punya hikmah dia. Ya. Hikmah dia maknanya dalam keadaan kita susah, sedih, ya, solat kena pelihara, solat kena jaga. Ya, cinta kepada manusia boleh putus, tapi cinta dengan Allah tidak boleh kita putuskan. Itu maknanya hubungan kita dengan Allah, ya, terus. Itu terkadang bila dalam keadaan sedih, ya, orang-orang ni akan meninggalkan kewajipan, terutama solat. Kenapa kau tak solat? Mana nak boleh solat? Hati sakit ni, hati sedih ni, ya, jadi tak boleh solat, ya. Jadi sebenarnya bila kita solat, dia bukan menyedihkan kita lagi, tambah melapangkan jiwa kita lagi, ya, menghiburkan, ya, jiwa yang sedih dengan kita mendirikan apa? Solat. Tapi, ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya, semua itu dianggap sebagai berat nak dilakukan. Solat tu berat dilakukan ketika saat macam tu. Kecuali orang yang khusyuk ni yang patuh mengerjakannya. Ya, tak kira susah ke senang ke sedih ke apa, tetap dia dirikan solat. Itu orang yang khashiin, yang patuh, ya. Yang lepas dah ada beri bilangan an solatihim bagi munafikin, fi solati bagi umin. Tak apa clear. Tak apa clear. Ya. Itu dalam surah Maun, surah Al-Maun. An solatihim sahun, kan? Fawailul lil musallin allazina hum an solatihim sahun. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, ya, iaitu orang-orang yang lalai dari solat mereka. Jadi perkataan an dengan
fi. Di ayat itu menerangkan an. An di situ nak menunjukkan ya orang-orang munafik. Ya. Kalau fi itu kenalah pada tiap-tiap diri orang mukmin kalau fi. Tapi Allah katakan an. Jadi mengikut tafsir Ibnu Abbas, ya, kalau an solatihim, mana dia solat, tapi di luar solat dia lalai. Itu mana an solatihim. Kalau fi solatihim, dalam solat dia lalai. Tapi Allah tidak katakan dalam solat, sebab dalam solat memang boleh lalai pun. Dan kelalaian tadi pun boleh sujud sahwi. Ya. Kalau dikatakan fi solatihim, semua kita masuk neraka well nampaknya. Apa tak solat Allah Akbar je dah ingat itu, ingat ini. Ya. Lalai ke sana sini kan. Jadi jawabnya semua neraka well. Tapi ayat itu bukan untuk orang mukmin. Ya, ayat itu menerangkan sifat orang munafik, dia solat. Lepas solat, di luar solat, dia melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ya. Jadi solat tadi tidak dapat mencegah daripada fahsyak dan mungkar. Sedangkan solat ini dalam Quran mengatakan apa? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada fahsyak dan mungkar. Ya, kalau mendirikan solat tak dapat mencegah daripada fahsyak dan mungkar tu, ya, tak teguhlah solatnya. Ya. Itu maksud dalam ayat tu. Faham tak? Ya. Jadi ya, silaplah terkadang orang-orang mentafsirkan ya, mengenai semua kita. Mengenai kita semua ni solat semua akan masuk neraka wail. Apa sebab kita lalai. Bila solat ingat dapur, misalnya solat ingat ke pasar, solat ingat sana dan sini, ya, habislah kita semua masuk neraka wail. Ini salah tafsir sebenarnya. Salah tafsir ya. Tafsiran itu bukan itu. Tafsiran itu ialah di luar solat, bukan dalam solat. Baik, sebelum kita masuk kepada tajuk baru dalam ayat yang selanjutnya, kita tengok balik kedudukan huruf-huruf yang ada dalam ayat yang kita baca tadi. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ihraj fa in kharajna. Di sini in di sini dikatakan huruf jazam dan syarat, ya, in, ya. Dan pastikan bila ada huruf jazam dan syarat, dia ada jawab, ya. Agak-agak mana jawapannya? Bila kita baca fa in kharajna fala junaha alaikum, jawapannya fala junaha alaikum, jawab fa tu. Itu yang kita hafalkan huruf jazam dan syarat, sebab dia punya jawab. Jadi kalau kita tahu rangkapan ni, kita nak berhenti kat mana tahu. Kita bila nak membaca terjemahan, kita tahu mana nak berhenti. Jadi itu pentingnya bila kita tahu huruf jazam dan syarat, kemudian tahu mana jawabnya, ya. Biasanya dijawab dengan perkataan fa, penyambut dia. Fala junaha alaikum, fa tu penyambut dia, ya. Ingat tak huruf jazam dan syarat? Separuh ingat, ya. Kita ulang balik. Huruf jazam dan syarat apa dia? In maman, mahma izma, ayun mata, ayana aina anna, aisuma kaifama. Nombor 2, ya. Nombor 2 tu huruf jazam dan syarat. Semuanya huruf jazam dan syarat tu punya jawab. Dia ada jawab dia, ya. Sebab itu jawabnya fa tadi, ya. Disambut oleh fa, ya. Fa sebagai penyambutnya. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Di sini banyak sangat huruf jar kalau kita tengok, ya. Alaikum huruf jar,
Ala tu fi huruf jar. Min mim ma'ruf. Min huruf jar, ya. Jadi kita nak kenal huruf jar ni, depannya mesti isim. Sebab huruf jar kegunaan dia bukan untuk fi'il, dia untuk apa? Isim, ya. Jadi depannya mesti isim. Contoh fima, fima, ma tu ma apa yang, itu isim tu, ya. Pada apa yang, ya. Ingat lagi tak huruf jar? Cuba sebut. Min ila an ala fi balam ruba kafwata muz munzu hatta. Nombor berapa tu? Nombor 4, ya. Itu huruf jar, ya. Sambung lagi, walil mutallaqati. Li tu huruf jar, sebab mutallaqati isim, ya. Kemudian bil ma'ruf. Bil ma'ruf juga huruf jar, ya. Alal muttaqin. Ala juga huruf jar, ya. Kazalika, kaf tu saya kata tadi seperti. Itu huruf jar. Cuba baca huruf jar, ada tak kaf? Min ila an ala fi balam ruba kaf. Kaf tu, ya. Kaf tu huruf jar, ya. Kaf waw ta kaf tu huruf jar. Jadi zalika itu termasuk isim. Jadi lepas huruf jar kena ingat, ya, depannya mesti apa? Isim. Jadi zalika tu termasuk isim. Itu dalam bahasa Arab itu tu isim isyarat, penunjuk, kata tunjuk, ya. Itu, ini, itu termasuk isim, ya. Majrur tu baris bawah. Baris bawah, ya. Dihukumkan berbaris bawah, itu majrur. Yubayyinullahu walil mutallaqatu mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kadzalika yubayyinullahu lakum. Lam tu juga huruf jar. Ayatihi la'alakum ta'qilun. La'alla saja. La'alla tu bukan huruf jar. La'alla ni adik-beradik inna. Adik-beradik apa? Inna, ya. Apa dia? Inna anna lakinna ka'anna laita la'alla. Jumpa lah la'alla tu, ya. Itu adik-beradik inna, ya. Okey, sekarang kita teruskan ayat 242, ya. 242 surah Baqarah. Alam. Adakah tidak? Adakah tidak? Tara, engkau lihat. Ila, kepada. Allazina, orang-orang yang kharaju, telah keluar mereka, min, daripada, diarihim, kampung halaman mereka, wahum, walhal mereka. Terjemahkan waktu walhal, ya. Walhal mereka uluf, beribu-ribu, hazarul maut, kerana takutkan mati. Faqala, maka telah berkata ia, lahum, bagi mereka. Bagi itu elok kepada, ya, kepada mereka. Allahu, oleh Allah. Mutu, matilah olehmu. Summa, kemudian, ahyahum, telah menghidupkan ia
akan mereka. Innallaha, inna jumpa lam. Apa terjemah inna? Sesungguhnya asal. Bila ada lam, bahawasanya, bertukar jadi bahawasanya. Jadi bahawasanya Allah lazu fadlin. Lam tu makna sungguh. Sungguh, ya. Sungguh yang empunya kurnia. Lazu fadlin. Lam tu makna sungguh. Zu yang empunya, fadlin kurnia, alan nas, atas manusia. Walakinna, dan akan tetapi, aksaron nas, kebanyakan manusia, la yashkurun, tidak mereka bersyukur. Baik, ulang balik. Ya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Kita tengok kedudukan huruf-hurufnya. Alam. Lam ni huruf apa? Huruf jazam. Ni huruf jazam nombor 1. Apa dia hurufnya? Lam lamma, alam alamma, lam amar wa du'a, lam nahi wa du'a. Ulang balik. Lam lamma, ya. Itu dikatakan huruf jazam dan syarat. Huruf jazam saja. Ya, huruf jazam saja. Ya. Ilal lazina, ila tu huruf apa? Huruf jar. Min diyarihim, min huruf jar. Faqala lahum, lam tu lahum huruf jar, ya. Summa huruf atof. Atof nombor apa huruf atof tu? Waw fa summa au am imma balla lakin hatta. Huruf apa, nombor apa tu? Nombor 5, ya. Nombor 5. Huruf ataf namanya, penyambung. Kemudian inna, nombor apa inna ni? Huruf, ya, inna dan saudara-saudaranya nombor 9. Cuba sebutkan. Inna anna, lakinna ka'anna, laita la'alla. Ya. Alan nas, ala jar. Lakinna, huruf apa lakinna? Saudara inna. Cuba sebut lagi. Inna anna, lakinna, atau lakinna ka'anna, laita la'alla. Nombor 9 tadi, ya. La yashurun, tidak mereka sedar. Tidak ni huruf nafi saja, tak ada kerja, ya. Baik, saya mak semula.
Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul maut. Adakah tidak engkau lihat kepada orang-orang yang telah keluar mereka daripada kampung halaman mereka, walhal mereka beribu-ribu kerana takutkan mati. Ya. Ini cerita Bani Israel, kisah Bani Israel. Ya, kampung halaman mereka ni ditimpa wabak taun. Taun tu wabak, kita sebut taun je. Dah wabak taun lagi. Ya. Taun tu wabak, ya. Jadi ditimpa oleh taun, ya. Jadi mereka pun keluar nak lari daripada apa? Wabak ni. Keluar daripada wabak ni. Mereka keluar kerana takutkan apa? Mati. Keluar pun mati juga. Ya, mati juga. Ini dikatakan beribu-ribu. Beribu-ribu ni lebih kurang dalam 70,000. Ya. Ada yang kata ya 4,000, ya 40,000, ya ada katakan ya 70,000, ya. Jadi itu dikatakan uluf. Beribu-ribu jumlahnya. Dari kawasan mana tu? Ya. Nak lari dari Mesir. Dia nak lari daripada kota tu, ya. Jadi nak lari daripada wabak ni, ya, dia keluar macam kita Taman Tun kena wabak, lari ke mana ni? Damansara. Ya. Lari ke Kuang, ya. Jadi lari keluar daripada kampung halaman itu, ya. Jadi kalau kita ikutkan pada pelajaran hadis Nabi katanya, ya, sesungguhnya penyakit ini dijadikan sebagai seksaan bagi umat-umat, ya, sebelum kamu. Jika kamu, ya, mendengarnya melanda di satu daerah, maka janganlah masuki daerah itu. Dan jika penyakit itu melanda di suatu daerah, sedangkan kamu berada di sana, maka janganlah kamu keluar untuk menghindarinya. Ya. Jadi, ya, berdasarkan di sini, ya, nak menunjukkan bahawa orang dalam tak boleh keluar, orang keluar tak boleh masuk. Karantin. Ini karantin. Tak boleh. Binatang pun macam tu juga. Kalau wabak binatang pun macam tu juga. Binatang luar tak boleh buat masuk. Dan binatang yang dalam tu yang wabak pun tak boleh buat keluar. Itu undang-undang dia macam tu. Nabi pun dah bagi tahu. Jadi mereka ni nak keluar daripada kematian, tapi menemui mati juga, ya. Faqala lahumullahu mutu. Maka telah berkata ia, telah berfirman ia sini, ya. Telah berfirman ia, betulkan tadi. Maka telah berfirman ia kepada mereka oleh Allah, mutu, matilah olehmu, ya. Mati di sini sama ada mati betul ataupun hanya dia tidak boleh hidup sempurna. Ya, maknanya dengan wabak tadi dia tidak boleh hidup sempurna, seolah orang yang sudah mati. Macam tu, ya. Summa ahyahum, kemudian telah menghidupkan ia akan mereka. Dengan mengikut tafsiran daripada tafsir Al-Jalalain menerangkan katanya, ya, dengan doa Nabi mereka, Nabi Jaskil, namanya Jaskil Nabi ni, ya. Jiskil ataupun Hizqil disebut, ya. Kadang disebut Haskil, kadang Hizqil, ya. Bolehlah Hizqil. Nabi Hizqil ni doa. Kita kadang tak pernah dengar Nabi-Nabi Bani Israel ni, sebab Nabi ni terlampau banyak, ya. Kita tahu Nabi Khidir, kan, ya. Samuel, ya, di sini Hizqil, ya. Jadi Nabi Hizqil ni berdoa untuk Allah, kepada Allah Taala. Kemudian mereka pun hidup, ya. Hidup semula. Itu fa'ahyahum, maka telah menghidupkan ia akan mereka sesudah 8 hari. Sesudah 8 hari itu hidup semula. Ya, itu dikatakan mati tadi sama ada mati betul-betul tanpa nyawa, atau mati itu diibaratkan sebagai orang yang kena wabak yang dah tak boleh, macam koma. Ya.
koma. Macam itulah kena wabak tu. Jadi diibaratkan sebagai orang yang sudah apa? Mati. Ya, dengan doa nabinya iaitu Nabi Jaskil tadi, ya, dihidupkanlah semula mereka. Innallaha zu fadlin 'alan nas, bahwasanya Allah sungguh yang mempunyai kurnia 'alan nas atas manusia, walakinna aktsaron nasi la yashkurun, dan akan tapi kebanyakan manusia tidak mereka bersyukur. Kebanyakan manusia yang tak bersyukur ni manusia yang kufar, yang kafir, mereka tidak reti bersyukur. Bersyukur ni kita berikan kepada Allah. Kita sembah Allah, itulah tanda kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita sembah selain Allah Ta'ala, itu tanda orang tak reti bersyukur. Yang memberi nikmat Allah, yang memberi rezeki Allah, yang memberi kehidupan, keselamatan Allah. Tapi kita sembah selain Allah, ya, syukur apa namanya itu? Ya, itu bukan syukur, namanya itu kufur. Ya, mengkufuri yang Maha Pencipta. Ya. Itu dikatakan kebanyakan manusia yang kufur ni tak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Ya. Jadi ayat ini juga jadi pengajaran kepada kita. Ya, artinya kalau berlaku demikian, kita yang dalam ni jangan keluar, yang keluar luar jangan datang. Ya. Sehinggalah wabak tu hilang. Ya. Sebab Allah, ya, mendatangkan azab, ya, kepada kita, mana kepada kampung itu atau negeri itu. Ya. Ustaz, kalau berlaku pada binatang, kita bunuh tu, perbuatan tu macam mana? Macam ayam agak mongkong. Ya. Jadi kalau ikutkan kalau ikutkan boleh bunuh, tapi bunuh tadi bukan bunuh secara apa? Seksaan. Ya, boleh bunuh kalau seandainya itu membahayakan, ya. Maka tapi cara membunuh tu adalah yang ada mengikut cara Islam lah. Ya, ada ihsan. Ya, cara ihsan. Islam ni dengan bunuh dengan cara ihsan, bukan cara penyeksaan. Ya. Jadi kalau cara penyeksaan tu makna kita telah menzalimi binatang itu. Binatang itu tidak berdosa. Yang berdosa apa? Kita tak betul, bala lain pula datang, ya, kepada kita yang lebih teruk daripada itu. Kenapa? Kerana doa daripada binatang-binatang itu. Ya. Sebab, ya, doa binatang lagi mustajab daripada doa kita. Ya. Tak percaya ada binatang berdoa. Semut zaman Nabi Sulaiman menadah kakinya empat-empat ke langit, minta hujan. Ya. Nak menunjukkan bahawa, ya, binatang juga dia ada perasaan. Ya, dia perasaan, ada perasaan. Kalau ikan aquarium tu dah mati, nampak tu, itu dia ambil ikan, dia tanam, itu jangan buang ke sampah. Oh, itu tak apa, dia bukan binatang, tak payah nak dikapankan. Ya, tak payah nak dimandikan, nak disembayangkan. Ya, tak apa. Ya. Ya. Jadi, ya, kalau kita buang asal tidak, ia mengganggu ketenteraman awam, tak apa. Ya. Ditanam tu lebih baiklah maknanya, ya, untuk menghindarkan daripada bau binatang, lalat. Ya. Baik, ya. Kita teruskan lagi ayat 244 pula. Waqatilu, dan berperanglah olehmu fi sabilillah, pada jalan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu annallaha, bahawasanya Allah. Kita jumpa perkataan anna terkadang bunyi inna. Ya. Jadi kalau anna manakan bahawasanya.
Kalau inna, sesungguhnya, kecuali ada lam, depan dia ada lam, baru inna sesungguhnya tukar jadi bahawasanya. Ya. Kalau tak, terjemahkan inna dengan makna sesungguhnya. Anna tetap tak berubah. Anna maknanya bahawasanya. Ya. Apa beza anna dengan inna? Inna digunakan untuk awal ayat. Inna untuk awal ayat. Kalau anna tengah-tengah ayat. Ya. Tengok ayat yang 24, nombor 243 tadi, atas tadi 243. Innallaha. Itu di awal ayat tu. Mana dia rangkapan tu di awal. Innallaha lazu fadlin, kan? Menggunakan inna. Tapi yang ayat 244, annallaha lepas wa'lamu anna, kan tengah-tengah, kan? Wa'lamu anna. Di awal ayat, ya. Yang ni di tengah ayat. Itu beza, ya, kegunaannya. Anna dengan inna. Sami'un apa maknanya? Sami'un, amat mendengar. Alim, lagi amat mengetahui. Ulang balik. Dan berperanglah olehmu waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah olehmu pada jalan Allah. Berperang pada jalan Allah ni maksudnya ia menegakkan agama Allah, meletakkan agama Allah itu yang teratas, yang tertinggi. Ya, itu berperang pada jalan Allah. Macam mana bentuknya menegakkan, ya, agama Allah yang teratas, itu dikatakan berperang. Ia berperang pada jalan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, anallaha sami'un alim, bahawasanya Allah amat mendengar segala perkataan. Alim, amat mengetahui segala hal ehwal kamu. Ya. Itu kedua sifat yang berbeza. Sami'un, mendengar perkataan. Alim, amat mengetahui segala keadaan. Ya. Baik, ya, di sini ada huruf-huruf yang perlu dipaham. Huruf fi sabilillah, fi tu huruf apa? Jar. Wa'lamu, wa tu huruf apa? Ini atof, penyambung, ya, atof. Huruf atof. Anna, saudara inna. Saudara inna, ya. Cuba sebutkan saudara inna biar cepat hafal. Inna anna, lakinna ka'anna, laita la'alla. Itu inna dan saudara-saudaranya. Baik, sambung, ya. 245. Ayat 245. Manzallazi, manzallazi. Siapakah yang Man, barang siapa, zallazi, yang empunya, yukhridu, ia memberi pinjam, Allah, kepada Allah, qardon hasanan, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, maka ia gandakan akannya, maka ia gandakan akannya, lahu, baginya, ad'afan,
ya akan gandaan katsiratan yang banyak. Wallah, dan Allah yagbidu, ia sempitkan, wa yabsutu, dan ia luaskan, wa ilaihi, dan kepadanya turja'un, kamu dikembalikan. Ulang balik. Barang siapa yang punya dia memberi pinjam ya. Baik, cuba tengok kedudukan huruf-huruf yang kita boleh nampak kat sini. Huruf pangkal sekali kan, man. Barang siapa. Ya, barang siapa ni huruf yang kedua. Dikatakan huruf jazam dan syarat. Cuba sebut sama-sama. In maman. Lagi mahma izma ayyun mata ayana aina anna hai suma kaifama. Jadi setiap huruf jazam dan syarat ni ya ada jawab. Cuba cari jawab man di sini. Fa yudha'ifahu. Jumpa tak? Fa disambut oleh fa. Maka. Jadi kalau kita faham ya, kedudukan jawapan tadi, berarti sebelum jawapan itu namanya rangkapan soal. Rangkapan soal. Baik, itu man ya. Jawapannya fa. Kemudian lahu. Lahu tu huruf apa lahu? Huruf jar. Lam ya, bukan hunya. Lamnya saja huruf jar ya. Wa yabsutu. Wa yabsutu, wa tu ataf. Ataf ya, dia menyambungkan yakbidu dengan yabsutu. Jadi wa tu sebagai ataf. Ilaihi, ila huruf jar. Itu adalah isim ya. Itu domir. Domir termasuk isim. Namanya isim domir. Baik, saya mak semula. Man zallazi yukridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang empunya, ia memberi pinjam kepada Allah pinjaman yang baik. Fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maka ia gandakan akannya baginya, ia akan gandaan yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Dan Allah ia sempitkan dan ia luaskan. Mana Allah bersifat boleh menyempitkan rezeki dan boleh meluaskan rezeki. Wa ilahi turja'un, dan kepadanya kamu dikembalikan. Di akhirat kamu akan dibangkitkan dan dibalas segala amal perbuatan. Baik. Di sini perkataan memberi pinjam kepada Allah. Dalam ayat lain diterangkan, orang-orang Yahudi mengatakan nahnu Allahu fakirun nahnu agniya. Dalam Quran Allah catatkan cakap Yahudi ini. Kata orang Yahudi, Allah fakir, kamilah orang-orang kaya. Ya. Allah fakirun, kata orang Yahudi, Allah tu fakir. Nahnu agniya, kami orang-orang kaya. Ya. Dicatat dalam Quran. Dicatat dalam Quran macam tu. Ya. Ini kata-kata orang-orang Yahudi yang dicatat dalam Quran. Dia mengatakan yang Allah itu fakir. Kemudian apa alasan yang mengatakan Allah itu fakir? Kamu bacalah ayat yang kamu baca ni. Ya. Barang siapa memberi pinjam kepada Allah pinjaman yang baik. Siapa yang minta pinjam? Allah pinjam kat siapa? Kat kita. Ya. Jadi siapa kaya? Dia punya alasan dia macam tu. Ya. Allah pinjam kat kita ke kita pinjam kat Allah?
Ya. Kata mereka kan Allah tu pinjam kat kita. Ya. Itu menunjukkan yang kita ni yang kaya. Allah tu lah fakir. Nampak? Ya. Adakah maksudnya macam tu? Ya. Sanaktu ma qalu, maka bakal kami tulis apa yang mereka ucapkan itu sebagai dosa, ya, di sisi Allah Ta'ala. Jadi baik, sebenarnya ayat-ayat macam ni cubalah kita halusi, jangan kita fikir macam mana bahasa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dalam Quran tadi. Kita halusi. Allah menggunakan bahasa pinjam. Ya, pinjam. Allah tak minta, dia pinjam, nanti diganti. Ya, baik. Bila kita halusi, yang kita punya ni siapa punya? Dia punya. Dia tu siapa? Allah punya. Yang bermakna sebenarnya siapa pinjam? Kita ni semua pinjam Allah punya. Ya. Yang kita miliki ni semua adalah Allah punya. Kita lahir-lahir, dilahirkan bawa apa? Baju tak ada, kasut tak ada, kan? Bawa apa kita? Tak ada bawa apa-apa, kan? Ya. Itulah kita. Setelah kita dihiasi, hiasan yang ada pada kita semua adalah pinjaman daripada Allah. Nampak tak? Ya. Jadi kalau kita halusi balik, ya Allah, tak payahlah engkau nak pinjam, ambil lah ni, sebab ni pun engkau punya. Nampak tak? Ya. Ini semua engkau punya ya Allah, ambil je lah. Macam itulah bahasanya kalau kita faham. Ya, tapi Allah gunakan bahasa yang paling indah. Dia tak minta, dia pinjam sahaja. Ya. Seorang suami, dia nak pinjam duit dengan isteri, nak minta segan pinjam. Mah pinjamkan RM20 mah. Contohlah macam tu, kan. Dia pinjam. Ya, nak minta, cakap minta tu apa? Segan. Sebenarnya duit tu pun daripada suami juga. Ya. Jadi nak mengatakan bahasa minta tu apa? Segan. Gunakan bahasa apa? Pinjam. Ya. Tapi pinjam wajib ganti, ya. Pinjam wajib ganti. Jadi di sini, ya, nak menunjukkan bahasa pinjam ni bahasa yang baik. Sebab Allah sendiri tidak minta. Minta tu kasar sangat, kan? Ya, jadi gunakan bahasa pinjam. Tapi Allah janjikan akan diganti semula. Itu jawapannya mana tadi? Fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ya, tapi syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kamu nanti jadi fakir. Bila kita menginfakkan pada jalan Allah, maka nanti dijanjikan oleh syaitan, ya, nanti kamu jadi fakir, jadi susah. Ya, lawan. Ya. Jadi bisikan syaitan tu lawan. Ya, kita yakin yang Allah akan gantikan lebih daripada itu. Ya. Kata orang tua-tua, ibarat air ni penuh, kan? Air penuh, boleh tuang lagi tak? Tak boleh tuang. Bila masa kita nak tuang? Bila kita kurangkan. Bila kurangkan baru kita boleh tuang. Jadi bila masa Allah nak tambah, kalau kita boleh keluarkan, barulah Allah tambah. Yang kita tak nak keluarkan kedekut, macam mana Allah nak tambah lagi? Nampak? Ya, macam tu lah. Ya. Jadi kita bila nak keluarkan tadi untuk jalan Allah, syaitan dah janjikan jangan, nanti kau jadi fakir, kau jadi susah. Nampak? Ya. Di sinilah pahaman ayat ni kalau kita tahu. Ya. Allah menggunakan bahasa pinjam, nanti Allah ganti. Ya. Yang dikatakan adafan katsiratan. Ya. Gandaan yang banyak. Ya, itu kita tak perasan Allah SWT menggantikan kepada kita, ya, lebih banyak daripada itu. Ya, mungkin kesihatan kita dibagi berpanjangan, ya, lama tak kena sakit, ya, kerana kita banyak berinfak. Allah larikan
ya, daripada terhindarkan daripada segala penyakit. Kita tak sedar. Ya, banyak Allah telah berikan. Ya. Bayangkan terkadang kalau sakit saja, belanja untuk sakit saja berpuluh-puluh ribu. Ya, untuk sakit saja. Ini terhindar daripada sakit itu. Ya, tak ke banyak telah diberikan kepada kita. Mungkin kerana kita berinfak tadi. Ya, Allah telah berikan ataupun balas dengan balasan yang banyak. Macam inilah. Ya, kena fikirkan. Wallahu yaghbidu, dan Allah ia apa? Sempitkan. Ada masa Allah sempitkan ya rezeki kita. Ya, hendaklah bersabar. Wa yabsutu, dan juga ada masa Allah luaskan rezeki kita. Hendaklah kita kena bersyukur, ya, berinfak. Wa ilahi turjaun, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Itu ayat 245, ya. Ayat 246. Alam, adakah tidak tara, engkau lihat, ilal malai, kepada pembesar-pembesar. Elok terjemah pembesar-pembesar, ya. Mim Bani Israel, daripada Bani Israel. Mim ba'di Musa, daripada sesudah Musa. Mim ba'di ni selepas. Daripada sesudah. Daripada sesudah Musa. Iz, di waktu. Qalu, telah berkata mereka. Li nabiyin, kepada nabi. Lahum, bagi mereka. Ib'as, bangkitkanlah oleh engkau. Lana, bagi kami. Malikan, seorang raja. Kalau Malik baca pendek tu raja. Kalau baca panjang Malik, tu maknanya yang menguasai. Malik Yaumiddin. Kadang dibaca Malik Yaumiddin. Dua-dua boleh. Dua-dua qiraat ni boleh. Baca panjang dua harakat, Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin pun boleh, ya. Kalau pendek maknanya raja. Ya, kalau panjang yang menguasai, ya. Baik, sambung lagi. Mana tadi? Nuqatil, kami berperang fi sabilillah, pada jalan Allah. Qala, telah berkata ia. Hal boleh jadi, hal adakah asaitum, boleh jadi kamu. Asaitum, boleh jadi kamu. In, jika. Kutiba, telah diwajibkan ia. Alaikum, atas kamu. Al-Qital, berperang. Allah, bahawa tidak. Tuqatilu, kamu berperang. Qalu, telah berkata mereka. Wama lana, dan mengapakah kami. La tu bukan bagi, ya. Wama tu mengapakah, dan mengapakah kami. Allah, bahawa tidak. Nuqatil, kami berperang. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Waqad, dan sesungguhnya. Ukhrijna, telah dikeluarkan kami.
min diyarina, daripada kampung halaman kami, wa abnaina, dan anak-anak kami. Falamma, maka manakala, kutiba, telah diwajibkan ia, alaihim, atas mereka, al-qital, berperang, tawallau, telah berpaling mereka, illa qalilah, melainkan sedikit, minhum, daripada mereka. Wallah, dan Allah, alimun, amat mengetahui, bizzalimin, dengan orang-orang yang zalim. Baik ya, untuk akan datang buat terjemahan sambungan sampai ayat 248 ya. Dan dimaklumkan minggu depan kita cuti ya. Seronok cuti ya kan. Minggu depan kita cuti ya. Raya. Ya. Jadi untuk akan datang sambung sampai in kuntum mu'minin, dan ayat yang tadi saya belum tafsirkan, insyaallah akan tafsirkan sekali dengan ayat yang akan datang, sebab ayat ni ada ceritanya bersambung dengan cerita terjemahan yang akan datang ya. Jadi sampai situ dulu, insyaallah kita sambung semula selepas cuti nanti ya. Baik, baca-baca doa akhir kuliah, sama-sama baca. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.